Okey, baik. So, kalau ada sebarang soalan nak ditanyakan, boleh ditanyakan dalam Zoom chat tuliskan dalam Zoom chat. Dan Zara Syazmi kata dapur saya bau durian. Okey. Pun dapur kamu Zara, rumah kamu pun orang makan durian ke? Makan durian juga ya. Sakan makan durian nampaknya ya. Okey. Baik. So, makan durian ya. Okey, sekejap. Cikgu nampak macam ada sedikit lag sikit. Mungkin cikgu perlu tutupkan salah satu apps kat sini. Okey. Okey, so cikgu dah tutup salah satu apps kat sini. Okey, baik. Kita makan hati ya. Allahu Akbar. Makan hati ayam ke makan hati apa tu? Okey, baik. Hari itu kita dah belajar tentang jenis skala dan apa itu skala? Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Dan kita telah lihat 3 jenis skala, iaitu skala lurus, skala penyata dan juga pecahan wakilan. Dan kita dah tengok bentuk-bentuk dia kan. Dah tengok bentuk-bentuk dia, skala lurus macam mana, okey, skala penyata macam mana dan juga pecahan wakilan. Okey. So itu kita telah lihat berkaitan dengan skala-skala itu dan hari ini kita nak sambung berkaitan dengan jarak. Okey. Sejauh manakah pemahaman anda tentang jarak? Okey. So jarak iaitu jarak ini sebenarnya adalah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey, jarak, okey, ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan sebenarnya kalau ikutkan dalam kelas ini, cikgu tahu yang paling jauh adalah daripada tempat cikgu ni sampailah rasanya lah ke tempat ke tempat Dia Widian ni. Sebab Dia Widian ni tinggal di Alor Star, Kedah. Jadi jarak itu mencecah 400 km tu. Ada tak kat sini sesiapa yang di luar daripada Kedah? Mungkin di Sabah, Sarawak ke? Ada tak kat siapa kat sini yang daripada Sabah, Sarawak? Memang sekarang ni berada di Sabah, Sarawak. Ada tak? Tak ada Oh. Okey, Putri. Putri kamu di mana Putri? Kamu di Sarawak Sibu Putri, kamu di mana? Bintulu. Uish. Oi, lagi jauh. Nampak tak jarak daripada cikgu dengan Putri iaitu Bintulu di Sarawak. Okey. Baik. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Okey, Q. Okey, Q kamu di mana Q? Adakah kamu di Sabah Sarawak juga ke? Ataupun di Selangor ke? Okey. So setakat ini KL. Okey. So bermakna yang paling jauh sekarang ni antara kita dengan Putri. Sebab Putri sekarang berada di Bintulu. So itu jarak apa cikgu? Itu sebenarnya kalau betul-betul jauh itu adalah jarak mutlak. So ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain iaitu jarak sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu jarak mutlak dan juga satu lagi iaitu jarak relatif. Okey, jarak relatif. So, okey, jarak mutlak dan juga jarak relatif. Jarak mutlak ini sebenarnya ialah jarak yang dinyatakan dalam unit meter atau kilometer. Itu saja. Kita tak boleh guna yang lain. Okey, meter atau kilometer itu je. Dan jarak itu adalah tetap dan tidak berubah. Contohnya jarak daripada Ipoh ke Bidur 66 km. Jarak daripada Alor Star sampai ke USJ iaitu lebih kurang 415 km. Itu jarak mutlak. Okey. Namun kalau jarak relatif ialah jarak yang menggunakan berdasarkan apa? Berdasarkan kos dan juga masa. Jadi kalau jarak menggunakan kos dan masa ni dia adalah tetap. Tidak tetap dan dia berubah-ubah.
berdasarkan jenis pengangkutan. Contohnya, kalau jarak dari Ipoh ke Bidur, jarak mutlak dia 66 km. Ya, selamat sejahtera Santosh. Tetapi kalau ikut kos, okey, tambang bas. Kalau tambang bas dari Ipoh ke Bidur ialah RM6.60 kalau tambang bas. Dan kalau katakan itu dia naik bas. Kalau dia naik Grab mungkinlah sebanyak dari Ipoh ke Bidur mungkin dalam RM60 kan ataupun RM50 sebab jauh kan. Kalau dia naik Grab, kalau naik bas RM60. Ya betul. Bermakna dia bergantung kepada kenderaan, jenis kenderaan. Itu berdasarkan kos. Okey, berdasarkan kos. So kalau kos ikut tambang bas. Tapi kalau ikut masa pun boleh juga. Masa perjalanan dari Ipoh ke Bidur dengan kereta ialah 1 jam 10 minit. Tapi itu kalau naik kereta. Okay. Kalau naik kereta. Kalau naik bas, lagilah lambat. Mungkin 2 jam ke. Kan sebab bas dia berhenti-henti. Kan? Dia berhenti-henti, kemudian dia perlahan. Kalau ada yang tanya, cikgu, kenapa Grab lagi mahal berbanding bas? Okey, banyak sebab. Pertama sekali sebab Grab, dia punya ukuran. Setiap 1 kilometer tu adalah bersamaan mungkin RM1 atau RM1.20 setiap 1 kilometer. Kalau bas, setiap 1 kilometer dia RM50 ataupun mungkin RM30. Dan kenapa dia berbeza? Kerana bas menggunakan diesel. Dan dia akan membawa sekali bergerak, membawa muatan yang ramai. Naik bas boleh bawa sampai 30 orang, 40 orang. But then, kalau katakan naik kereta ataupun Grab, maksimum 4 orang aja. Maksimum 4 orang aja. Jadi sebab itu kemudian menggunakan petrol lagi mahal. Jadi sebab itu Grab lebih mahal berbanding bas. Kena faham tu. So, itu jarak relatif. Iaitu jarak mengikut kos dan masa. Katakanlah kalau kita ukur jarak daripada Kuala Lumpur ataupun daripada Selangor pergi ke Bintulu, tempat puteri. Kalau ikutkan jarak perjalanan, dia mungkin mencecah kita kata plus minus lebih kurang dalam 800 hingga 900 kilometer. Jarak perjalanan 900 kilometer. Itu jarak mutlak. Tapi kalau jarak tetap, kalau naik kapal, mungkin dia punya tambang ialah RM110. Contoh, RM110 kalau naik kapal. Tambang dia. Itu jarak relatif. Jarak relatif diukur mengikut kos dan masa. So kalau ikut kos, daripada Selangor nak naik kapal pergi ke Bintulu mungkin RM110. Tapi kalau naik kapal terbang, mungkin juga menjadi RM200. So itu daripada sudut kos. Kalau daripada sudut masa, mungkin sahaja kalau naik kapal mengambil masa 8 jam. Tapi kalau naik kapal terbang, mungkin mengambil masa 45 minit ke Bintulu. Jadi, itu jarak relatif mengikut masa. Dah lah makan lagi ni. Tak makan. Sumpah adik tak makan. Tak makan. Baik. Jadi, kalau guna van sekolah ada 8 seat tapi 15 orang boleh duduk lagi ada beg. Ya, betul. Kalau guna van sekolah lah. Jadi, itu pengiraan jarak. Jarak ada 2, jarak mutlak dan juga jarak relatif. Itu yang kamu kena faham. Namun begitu, kalau guna lori, lori bawa barang, lori tak bawa orang. Lori bawa barang, tak bawa orang ya. Minta maaf. Namun begitu, itu jarak. Sekarang ni dah ada jarak baru tau. Dah ada jarak yang baru. Kita ada jarak mutlak. Kemudian kita ada jarak relatif. Dan satu lagi, kita ada jarak lagi satu iaitu jarak dalam talian.
Jarak dalam talian kita sebelah-sebelah je. Sebelah-sebelah je. Kalau kita tengok banyak-banyak ni kan, sebelah je. Cikgu berada sebelah mana? Sebelah Daeng Zafran, sebelah Pravin. Jarak cuma berapa inci je ni? Aduh, okey. Setengah inci je kan. Aduh, okey. Okey, nampak tak? Itu jarak dalam talian. Ah, jarak dalam talian okey. Penjarakan sosial. Kalau dalam online macam mana nak penjarakan sosial? Kan? Jadi jarak dalam online sebelah-sebelah aja. Bayangkan kalau pergi solat Jumaat kan pun kalau disusun soft ada jarak-jarak. Dalam online tak ada jarak pun. Okey. So itu jarak satu lagi iaitu jarak dalam talian. Jarak dalam talian. Belum keluar dalam geografi ya. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Bagaimanakah jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Okey, caranya begini. Okey. So, kalau kita lihat jarak mutlak rumah Yusrita, Adeline dan Kavita dari sekolah. Okey. So, kalau kamu lihat ni, okey, kita tengok peta ni. Okey, kamu nampak tak di sini iaitu kalau kita lihat rumah Adeline dengan sekolah. So, daripada rumah Adeline pergi ke sekolah, dia tak boleh luruslah pula. Okey, pergi ke sekolah adalah sebanyak 5 kilometer. Maknanya daripada rumah Adeline sampailah ke sekolah 5 kilometer. Kemudian, kalau daripada sekolah pergi rumah Kavita ialah 8 kilometer. Dan juga kalau daripada sekolah pergi rumah Yusrita ialah 2.5 kilometer. Bermakna 5 kilometer, 8 kilometer dan 2.5 kilometer inilah sebenarnya dipanggil jarak mutlak. Jarak mutlak. Jadi, kalau kita lihat itu jarak mutlak, okey. Namun begitu, kalau kita lihat ini jarak relatif. Ini perbezaan dia. Kalau kita lihat di sini, jarak mutlak rumah Yusrita ke sekolah, jarak mutlak dia ialah 2.5 kilometer. Tapi kalau jarak relatif, kalau berdasarkan kos, okey, kalau naik teksi RM5. Kalau naik bas RM1.50. Kalau naik basikal kosong lah. Sebab basikal guna tenaga sendiri kan. Teksi kenapa mahal? Memanglah teksi mahal. Sebab okey. Sebab apa? Dia macam Grab, betul. Teksi dengan Grab sama. Sekarang ni, zaman sekarang ni, okey, teksi dengan Grab sama. Even teksi pun menggunakan apps Grab tu. Okey, untuk mendapatkan pelanggan. Okey. Teksi dipanggil, tapi sekarang sekarang ni kita dah tak panggil teksi. Kita terus je Grab. Bila kita panggil Grab, kadang-kadang teksi yang datang. Kadang-kadang kita warna merah dia datang ambil kita. So, rupanya teksi itu juga telah register dengan Grab untuk mengambil penumpang. So, sama. Okay, teknologi zaman sekarang. Teknologi zaman sekarang ya. Dan kalau kita lihat, teksi memang lebih mahal sebab kamu boleh membayar tambang untuk diri kamu sendiri sahaja. Dengan teksi dia terus suruh. Tak juga, Tuan Imran. Sekarang ni kalau teksi pun dia ikut charge Grab. Dia ikut charge Grab juga. Sekarang ni. Cikgu dah tengok hari tu. Grab tu kereta sendiri pun boleh, kereta teksi pun boleh. Baru-baru ni cikgu dah naik. Semua mahal. Betul. So teksi RM5, bas RM1.50 dan juga basikal. Percuma. Tetapi kalau naik teksi, nampak tak perbezaan teksi dengan bas? Teksi mengambil masa cuma 5 minit. Tapi kalau bas mencecah 10 minit. Kalau naik basikal mungkin 20 minit lagi lama. Maknanya ini jarak berdasarkan masa. Jarak berdasarkan masa. So, itu dipanggil jarak relative cost dan juga masa. Begitu juga kalau macam rumah Adeline ni kan, daripada sekolah ke rumah Adeline. Jarak mutlak dia ialah 5 km. Tetapi kalau jarak berdasarkan kos, teksi kena bayar RM10.
Kemudian bas kena bayar RM3. Kemudian naik basikal percuma lah. Cuma bezanya jarak berdasarkan masa rumah Adeline ni 5 kilometer kalau teksi 10 minit. Kalau naik bas 20 minit. Kalau naik basikal 40 minit. Sampai sejam. Sejam Dan kalau Calvita lagi jarak mutlak dia lagi jauh, iaitu 8 kilometer. Tetapi jarak relatif dia ikut kos. Kalau naik teksi RM16. Tapi kalau naik bas RM4.80. Basikal tiada. Begitu juga kalau teksi lagi panjang lah, 16 minit. Kalau naik bas setengah jam, 32 minit. Kalau naik basikal mau sejam, sejam 4 minit naik basikal. Sebab rumah Kavita paling jauh, iaitu 8 kilometer. So ini perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif. Jarak mutlak dengan jarak relatif. Lenguh kaki kayu Lenguh kaki kayu. Okey. Kamu nak tahu tak satu fakta? Satu fakta yang menarik sebenarnya. Perbezaan daripada sudut kos, perbezaan dari sudut jarak, dan juga perbezaan daripada sudut jenis kenderaan. Okay. So itu perbezaan jarak relatif. Okay. Baik. So itu berkaitan dengan jarak mutlak dan juga jarak relatif. Baik, bagaimana nak menentukan jarak sebenar menggunakan skala? Ini penting. Cikgu, macam mana kita nak tahu jarak benar tetapi kita gunakan skala? Kita nak ukur jarak sebenar menggunakan skala. Contoh skala penyata. So, bagaimanakah jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Faiz dapat ditentukan? Dan berapakah jarak sebenar di antara kedua-dua tempat tersebut? Contohnya begini. Langkah pertama, tandakan X di sekolah dan di rumah Hafiz. Ingat tandakan X di sekolah dan di rumah Hafiz. Tandakan X. Bukan tandakan X di rumah X kamu. Bukan. Tandakan X di rumah Faiz. Kena faham tu. Sekarang ada yang tandakan rumah X pula. Mentang-mentang nak minta X, kamu pergi tanda rumah X. Bukan. Rumah X tu rumah Faiz. Baik. Kemudian yang kedua, kalau Faiz X dia, bolehlah. Kan? Boleh juga. Boleh juga tandakan. So, tandakan X di sekolah dan juga di rumah Faiz. Kemudian lukiskan satu garisan lurus yang menyambungkan kedua-dua tanda X itu. So, buat satu garisan lurus antara sekolah dengan rumah Faiz ni. Maknanya kamu tandakan gariskan lurus itu untuk mengukur dan menyambungkan kedua-dua tanda X tersebut. Bukan menyambungkan kedua-dua X tu Bukan menyambungkan kedua-dua X. Menyambungkan kedua-dua tanda X. Kita faham tu? Baik. Seterusnya. Yang kuban-kuban je. Baik. So, bila kita dah buat tanda tu, so kita tandakan, sekolah kat sini kosong. Ingat kalau kamu nak buat pengiraan, mulakan dengan X tu, kamu mula dengan kosong dulu. Kemudian barulah kamu buat garisan lurus, kemudian kamu ukur dekat sini. Berapakah tandanya? Iaitu 11. Ini 11 apa ni? Ini 11 sentimeter. Itu jarak di atas peta. 11 sentimeter. Nampak tak? Jarak di antara kedua-dua tempat ialah 11 sentimeter. Skala peta ialah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Skala peta ialah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Maka jarak sebenar, kita akan darab jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Faiz ialah 11 cm darabkan dengan 1 km bersamaan dengan 11 km. So itu cara bagaimana untuk kita tahu
Kalau atas peta ni 11 cm, jarak betul-betul kalau kira betul-betul, okey, di atas bumi ianya adalah 11 kilometer. Itu cara dia. Okey, senang je kan? Okey. So itu memang senang. Itu tapi kalau itu jarak dia lurus. Macam mana pula cikgu kalau nak ukur jarak yang bengkang-bengkok? Okey. Jom kita tengok. Nampak tak? Letakkan pembaris pada garisan yang telah dilukis dan ukur jaraknya. Kat sini ada skala lah. Okey, skala 1 cm mewakili 1 kilometer. So senang nak ukur. Tetapi bagaimana jarak di antara dua tempat pada peta dapat diukur secara lurus ataupun melengkung. Kalau jarak lurus, kamu boleh ukur jarak lurus itu menggunakan pembaris satu. Kemudian jangka tolok. Tahu jangka tolok kan? Yang dua-dua tajam ni. Yang tu dua-dua tajam tu itu jangka tolok. Yang selalu korang pergi cucuk kat belakang kawan kamu tu. Jangan buat berdarah kau lubang badan dia. Jangan buat belakang Sakit kawan. cikgu. Sakit. Jangan. Tajam tu. Okey. Baik. So itu kedua-dua tu jangka tolok. Jangan kau tikam kawan kau dengan tu. Okey. Baik, dan yang ketiga iaitu boleh menggunakan jalur kertas. Ya, okey. Cucuk kat punggung kawan je. Sakit. Jangan buat ya. Jangan buat. Okey. Baik, kalau jarak lurus boleh guna pembaris, boleh guna jangka tolok dan juga boleh guna jalur kertas. Tetapi kalau jarak yang melengkung macam mana cikgu? Jarak melengkung ni yang payah ni. Kan? Iaitu sungai, contoh sungai atau jalan raya yang berliku-liku. Yang berliku tu maknanya yang berkona-kona tu kan. Itu diukur menggunakan benang putih ataupun jalur kertas pun boleh ataupun pembaris pun boleh. Okey, tetapi kalau bagi cikgu lah, paling senang, okey, kalau nak ukur jalur kertas tu apa cikgu? Bagus soalan ni. Jalur kertas tu macam ni. Macam ni ni cikgu tunjukkan apa yang dimaksudkan jalur kertas. Okey. Baik, kamu ada kertas ni. Kemudian kamu lipat yang ujung. Okey, contohnya kamu lipat untuk dapatkan sejalur kertas. Sejalur kertas macam tu. Kemudian nanti kamu akan potong yang ini. So dapatlah yang ini. So yang ini dipanggil jalur kertas. Untuk apa? Untuk ukur sungai ataupun jalan raya yang berliku-liku. So ini jalur kertas. Macam mana nak buat? Senang dia sebenarnya. Sebenarnya kalau guna benang dengan jalur kertas, senang lagi guna jalur kertas berbanding benang. Sebab benang ni dia mudah nak lari. Dia mudah nak lari. Sebab benang ni dia senang nak terbang, senang nak lari. So dia bersimpul kan. So susah untuk kita tetapkan dia satu-satu. Dan dia kecil. So bila kita nak tetapkan dia satu-satu tu susah. Tapi kalau jangka kita kata jalur kertas senang. Okey. Baik. Kalau contoh macam mana nak guna kertas? Nanti cikgu ajar. Kemudian ada yang Q tanya, cikgu macam mana nak ukur guna jangka tolok? Jangka tolok. Baik. Jangka tolok kan dua-dua tajam tu kan? Yang macam ni, dua-dua tajam tu kan? Baik, kamu akan diberikan, let's say lah satu kertas. Okey, macam ni. Okey, baik. Kemudian, kamu ambil tu, katakanlah nak kita ukur dari A ke B. So, kamu satu ni kamu tekan dekat A, satu lagi tekan dekat B. Dia macam tu, guna jangka tolok tu. So, bila dah dapat tu, kemudian dia kan tak mudah untuk berubah kan. So, dia jadi macam ni. So, kamu ambil pembaris dan kamu ukur berapa pembaris tu. 6 cm. So, kamu baca dari ujung ke ujung ni 6 cm. So, 6 cm darabkan dengan skala. Contoh. Kau ni kan. Contoh. Pembaris cikgu mahal. Memang pembaris ni mahal. Pembaris ni mahal.
Dia macam tu. Okay. Kemudian ukur. Itulah dia. So itu kegunaan jangka tolok. Jangka tolok. Hujung-hujung ni tajam. Untuk mengukur tempat yang lurus. Okay. Tempat yang jarak dia melengkung-lengkung tak boleh lah. Tak boleh. Banyaknya jangka. Dia ada 3 jangka. Dalam set geometri kamu, ada 3 jangka, betul? Ada 3 jangka. Pertama, jangka sudut. Okay, jangka sudut tu protractor. Okay, protractor yang separuh bulatan tu kan. Yang kedua, okay, iaitu jangka lukis. Jangka lukis tu yang ada dua-dua, satu tajam, satu lagi tempat letak pensel. Ni untuk buat bulatan. Itu jangka lukis. Dan yang ketiga, iaitu yang kedua-dua tajam tadi. Dua-dua tajam tadi tu, itu dipanggil jangka tolok. Dalam set geometri kamu mesti ada tiga-tiga. Mesti ada ketiga-tiga. Tapi masalahnya kan, masalahnya kebiasaannya awal tahun dia ada. Okey, awal tahun bulan 1, bulan 2, bulan 3 je yang ada. Bulan 5 entah ke mana pergi. Tak payah tanyalah bulan 7, bulan 8. Bulan 9. Lagilah tinggal pensel box je. Tinggal pensel box aja. Okey. Yeah. Bulan 12 macam mana? Bulan 12 macam mana? Bulan 12 lupa letak kat mana. Mana itu itulah. Bulan 12 letak kat mana. Okey. Bulan 12. Pensel box hilang sekali. Baik, yang pembaris segitiga tu untuk apa cikgu? Okey, yang pembaris segitiga tu adalah untuk mengukur sudut. Mengukur sudut panjang, dan biasanya yang segitiga tu digunakan untuk mengukur segitiga. Segitiga kan, panjang segitiga. So itu memang kegunaan yang segitiga tu, pembaris segitiga tu. Pembaris 4 segi tak ada, pandai. Yang pembaris panjang je ada, pembaris 4 segi tak ada. Kan? Barang dalam tersebut saya hilang sendiri. Pembaris bulat tak ada, pembaris separuh bulat ada. Tetapi ada sesetengah protractor dia bulat macam ni. Ada setengah protractor dia bulat terus macam ni pun ada. Okey, tetapi biasa yang kamu jumpa dia separuh bulatan. Itu protractor separuh bulatan kebiasaannya. Okey. Jadi macam mana hutan cikgu ada wifi dan elektrisiti? Ya memang betul dia. Memang ada jual ada jual yang tu, tapi jarang-jarang ada dan jarang orang guna. Okey, jarang orang guna sebab dia susah sikit nak lukis. Susah sikit nak lukis. Macam mana hutan cikgu ada wifi dan elektrisiti? Alamak Hantosh, kau ni dengki lah. Kan? Biarlah dalam hutan sekalipun, tetapi kita boleh belajar. Apalah kau ni. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan hutan ada hutang benda ni. Okey. Baik. Jarak lurus dan juga jarak melengkung. So, kita dah lihat itu. Ini kalau mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey, mari kita mengukur jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos menggunakan jangka tolok. Nampak ni? Okey, tandakan X pada sekolah dan pejabat pos. Siapa yang suka X kat sekolah ni? Pelik betul lah. Okey, okey, tandakan X di sekolah dan juga tandakan X pada PP. Ada banyak cikgu ya. Okey. Baik, pejabat pos. Okey, baik. Kemudian langkah kedua iaitu kamu letakkan, nampak tak jangka tolok ni? Okey, letakkan kedua-dua hujung jangka tolok itu okey pada kedua-dua tanda X. Lain macam dua-dua tanda hujung yang tajam itu diletakkan pada kedua-dua X. Memang patut X kamu tu diberikan sesuatu yang tajam, menyakitkan. Okey, baik, seterusnya. So, letakkan kedua-dua hujung jangka tolok itu pada kedua-dua tanda X tersebut. Okey, Kemudian, kamu pindahkan jangka tolok. Okey, pindahkan jangka tolok ke atas skala lurus peta dan lihat ukurannya. Okey, kalau kamu nak letak kat jangka tolok tu, make sure kamu letakkan betul-betul di kosong dia. Mana yang tajam itu letakkan di kosong dan satu lagi letakkan di mana.
supaya kalau kamu tengok ukuran dia adalah ia bersamaan okey 6 sentimeter, okey, dan ianya juga bersamaan dengan 12 kilometer. Nampak tak? Okey, iaitu bersamaan dengan 12 kilometer. So 6 kali 2 maknanya 6 sentimeter darabkan 2 kilometer. Ingat skala peta ialah 1 sentimeter mewakili 2 kilometer. Macam mana kita tahu, cikgu? Ni nampak ni. Yang ini adalah 1 cm kan? Itu 1 cm. Okey, itu 1 cm. Okey, dan 1 cm ini bersamaan 2 kilometer. Bermakna kalau kamu dapat 6 cm, 6 darab 2. 6 darab 2 dapat 12 kilometer. So, jarak dia adalah 12 kilometer. Ingat soalan kadang-kadang dia tanya tentang apa tahu? Mengukur jarak lurus. Okey, mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Kadang-kadang ada yang dia suruh ikut jarak mengikut jalan raya. Kalau kena ikut jalan raya, kamu kena daripada sekolah ni, kamu kena ikut jalan raya ni lah. Okey, iaitu daripada sini pergi sini, kemudian pergi sini. Itu ikut jalan raya. Kalau ikut jalan raya memang dia tak boleh guna cara ini. Dia kena guna cara pembaris. Ukur ni dulu. Kemudian daripada sini ukur sini pula. Kemudian daripada sini ukur yang ke sini pula. Tak boleh shortcut, tak boleh. Okey, dia tengok bergantung kepada soalan. Kalau soalan minta jarak lurus, okey, boleh guna jam ketolok. Tapi kalau dia minta jarak mengikut jalan raya, kamu kena ikut bentuk jalan raya. Jangan buat jalan sendiri. Ni kadang-kadang ada yang buat jalan sendiri. Bukan apa. Kalau buat jalan sendiri, kan, selalu cikgu cakap apa tahu? Diorang selalu ukur macam mana? Okey, soalan kata, okey, ukur jarak mengikut jalan raya. Dia pun ukur macam ni je. Dia ukur straight je macam tu. Dia ukur straight macam tu Cikgu cakap apa kat dia? Kau buat jalan baru Okey, orang suruh semua ikut jalan raya yang panjang ni, kau ikut jalan suka-suka hati kau ni, kau buat jalan baru kan. So jangan buat jalan baru jangan buat jalan baru. Ukur ikut jalan raya sedia ada. Okey. Suka-suka hati nak shortcut. Kan? Ya betul. Okey, yalah tu. Okey. Jadi juga kalau katakan kalau kamu nak mengukur jarak melengkung. Okey, kalau jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. So ini nak mengukur jarak sebenar Sungai Jernih. Okey, di antara titik C dengan titik D. Caranya macam mana? Sama juga, kamu tak boleh ukur straight macam ni. Tak boleh. Tak boleh kamu kena ikut lengkungan itu. Dan kalau lengkungan itu bermakna kamu akan buat lengkungan ini dan naik atas. So kena ikut lengkungan itu. Jadi apakah cara yang paling sesuai? Okey, secara umumnya kalau peta itu besar, ya betul. Okey, kamu boleh letakkan benang di C dan juga D. Okey, kamu ikut. Benang tu kamu kena susun elok-elok tau. Kamu kena susun elok-elok sebab biasanya benang ni dia mudah untuk bergerak. Kadang-kadang dia tergerak ke sana, kadang-kadang dia tergerak ke sini. Jadi itu masalah. Betul, susah. Jadi, kalau betul-betul nak buat, kalau nak buat pakai benang boleh, tapi kena peta yang besar. Kalau peta tu besar, kemudian kamu guna benang besar, tak apa. Tapi kalau peta tu kecil macam ni, kamu pula pakai benang, alah, kan? Nak susun satu-satu kan? Terkeluarlah macam tu. Ya betul. Betul Ain Zulaika. Selepas ini kalau kamu pergi sekolah, kamu dah tahu kalau masuk kelas Geo mesti ada benang, mesti ada jalur kertas dan pembaris. 2 jarum peniti ke sekolah pun boleh juga Q. Time exam kena beli benang besar mana? Tak perlu beli benang sebenarnya. Sebenarnya tak perlu beli benang.
sebenarnya kamu boleh gunakan mengikut gunakan jalur kertas. Jalur kertas sebenarnya lagi senang. Tapi nanti cikgu tunjukkanlah macam mana cara nak buat. Okey, so letakkan benang mengikut lengkungan sungai dari titik C ke titik D dan tandakan titik D pada benang. Maknanya kamu tandakan kat benang ni, tandakan titik C, kemudian tandakan pada titik D. Kemudian kamu rentangkan dia. Maknanya rentangkan dia, kemudian letakkan di pembaris. Kemudian ukur jarak dia. Oh, jarak dia berapa? 8 cm. Grid kertas kan cikgu lain. Grid kertas lain. Jangka tolok tu boleh ke? Jangka tolok tu jangka tolok tu sebenarnya sukar. Sebab kadang-kadang dia punya saiz itu tak sama. Saiz tu tak sama. Kalau katakan jangka tolok, let's say jangka tolok kamu buat, katakanlah kat sini kamu buat jangka tolok. Okey, macam tu. Okey, macam ni dan macam ni kan jangka tolok. Betul? Macam ni kan jangka tolok. So hujung ke hujung kan? Okey. So adakah ini akan dapat jarak sebenar? Tidak. Sebab jarak ini melengkung. Jarak tu melengkung. So dia bukan jarak lurus, bukan. But then kalau katakan kamu punya idea ialah untuk buat pusingan berkali-kali. Contohlah kamu buat macam ni, kemudian kamu buat macam ni. Kemudian sekali lagi kamu pusingkan dia, buat macam ni dan buat macam ni. Kemudian kamu pusingkan dia lagi sekali. Kamu buat macam ni, buat macam ni. Betul? Kemudian sekali lagi buat macam ni. Okay, the problem is bila kamu buat macam ni, okay, dan kamu akan terlebih buat macam ni. So macam mana nak kira yang terlebih ni? Kamu kena resize balik. Dah. Satu hal pula nak kira resize tu berapa, tu satu. Kemudian ni, setiap yang ini kena sama. Kalau kamu nak ukur. Kalau kamu nak ukur ni biar sama berapa kali. Contohnya kamu dah setkan dia 2 cm. So sini 2 cm, sini 2 cm, sini 2 cm. So memang jadi rumit. Memang jadi rumit. Payah, betul. Jadi jenuh. Jadi sebab itu cara yang paling baik ialah gunakan benang ataupun guna jalur kertas. Complicated. Ya, betul. So dia banyak kali nak kena setting. Okay, banyak benda nak kena setting. Itu problem. Jadi, okay, bila kamu dah dapat ukuran ini, okay, maka kamu boleh ukur jarak daripada titik C ke titik D 8 cm. So, kamu tengok skala. Skala ialah 1/100,000. Maknanya 1 cm mewakili 1 kilometer kan? Maka jarak sebenar Sungai Jernih dari titik C ke titik D ialah 8 cm darab dengan 1 kilometer. So kamu akan dapat 8 kilometer. So adakah susah cikgu untuk mengukur jarak dan juga mengukur jarak lurus dan sebagainya? Sebenarnya tak susah. Dia tak susah. Tetapi cikgu kena tunjuk pada kamu cara yang sebenarnya bagaimana untuk menggunakan jalur kertas, especially jalur kertas. Sebenarnya jalur kertas ni lagi senang. Sebab jalur kertas ni senang nak pegang. Sebab dia besar. Okay? Dan juga dia tak mudah untuk terbang. Sebab dia besar. So senang nak tekan. Kalau benang halus, senang koyak ke? Tak juga. Kamu boleh jadikan dia sebagai sebahagian daripada alat yang kamu letak dalam pensel box kamu. Dan kamu ukur satu-satu. Memang boleh. Cikgu, pembaris atau jalur kertas? Dua-dua kena ada. Pembaris pun kena ada, jalur kertas pun kena ada. Yes. Okay. ASMR. ASMR. Boleh tak? Okay, baik. Untuk next class, cikgu akan ajar kamu macam mana nak guna jalur kertas. Okay. So next week cikgu akan ajar kamu cara bagaimana untuk guna jalur kertas yang cikgu dah potong nanti. Okay, dan cikgu akan tunjukkan kamu macam mana nak ukur sungai, okay, mengikut jalur kertas. Sebab lagi senang. Hanya perlu jalur kertas dan juga pen. Dan juga pen. So itu antaranya. Dan kalau katakan next class tu mungkin cikgu akan guna 2 kamera. So satu kamera di depan,
satu kamera dia daripada atas. So cikgu tunjukkan macam mana cara nak ukur. Gitu. Gitu. So ada kamera daripada atas kamera daripada atas untuk tunjukkan macam mana cara nak guna. Macam YouTuber kau. Ada dekat rumah ni ada lagi 2 kamera yang belum pakai lagi, so boleh letak kat situ. Daripada atas pun ada, daripada tepi pun boleh. Kan? Dia buat tutorial. So cikgu nak buat tutorial cara-cara mengukur jarak menggunakan jalur kertas. Okay. So ada quad kamera. Lebih kurang lah quad kamera kat situ. So kena ada tambah lighting lah sikit supaya sini nampak. So cikgu tunjukkan cara macam mana nak ukur. Uish, best gila tu. Giveaway kita kerja ni. Okay. So sebelum minggu depan cikgu akan berikan kertas ataupun kita punya latihan yang kena ukur jarak tu, dan kita akan buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama. Maknanya korang dah dapat kertas yang sama, so korang just ikut je cara cikgu. Cikgu buat macam tu, korang buat ikut je. Gitu. Macam okey ke tak okey? Kan? Okey sangat. Boleh. Dalam tele boleh Pravin. Boleh. Okey. Baik, itu berkaitan dengan perkembangan bagaimana untuk kita mengetahui skala lurus, skala dan juga jarak. Skala dan juga jarak. Bagus korang ni. Cikgu, kalau tiba-tiba sakit jantung bahaya ke? Bahaya. Segala benda yang tiba-tiba bahaya. Ya, tiba-tiba sakit bahaya. Tiba-tiba menderita bahaya. Tiba-tiba suka bahaya. Tiba-tiba suka bahaya. Tiba-tiba jumpa jodoh bahaya. Tiba-tiba lain. Jadi benda tiba-tiba ni bahaya. Okay. Tiba-tiba ada tapi paling bahaya tiba-tiba ada X. Itu bahaya. Okay. Tapi paling bahaya ialah tiba-tiba tiba. Itu bahaya. Itu paling bahaya. Tiba-tiba tiba. Tiba. Itu bahaya. Itu bahaya. Aduh cikgu. Okey. Kemudian sebab nanti kawan-kawan lain akan kata apa? Agak tiba kat situ ya. Dah jadi kan? Kan? So semua akan tiba kat situ. Tiba pula kan. So tiba-tiba yang paling bahaya ialah tiba. Sungai Tiba. Itu mana? Itu tahun lepas lah Itu tahun lepas. Tahun lepas punya cerita. Tahun ni punya cerita, dia tak ada Sungai Tiba dah. Okay. Move on please. Move on ni ramai yang tak move on ni. Maklum lah kan. Takkan korang tak sedar korang ni semua masih lagi form 1. Okay. Belum lagi form 2 lagi. Form 2 belum umum lagi. Belum officially kamu form 2 belum. Okay, Hana Natasha, saya tiba-tiba dapat A. Seni je. Tu. Okay, kalau seni dapat A, tiba kat situ, memang tiba. Kan memang tiba. Jadi nanti kamu boleh pergi jumpa cikgu kamu. Cikgu, kenapa tiba-tiba saya dapat A? Kemudian cikgu seni kamu cakap apa? Kamu ni tiba. Tiba kat situ. Cikgu nanti tak dapat macam tadi cakap ke. 3 bulan. Apa yang 3 bulan? Nanti tahun depan macam ni tahun ni juga ke 3 bulan? Apa yang 3 bulan? Saya masuk form 2 awal. Okey. So, bulan ni kalau tak silap cikgu adalah bulan terakhir untuk kamu form 1. Okey. Kemudian bulan depan kamu akan bercuti. Okey, kemudian bila lepas cuti kamu akan naik form 2. Okey. 3 bulan still form tak tahu lagi. Cuti sebulan pun tak tahu lagi. Okey. 21 bulan 3 baru form 2 secara umum. Ya, betul. Secara umumnya 21 bulan 3 baru naik form 2 officially. Tetapi kamu dah belajar form 2 dulu. Okey, lebih awal. Tapi jangan belagak macam form 2 Anda masih form 1 belum official form 2 Jangan ngada-ngada. Jangan nak membongak kata dah form 2. Belum belum. Belum. Okey. Belum lagi.
Okey. Ada nota ni tak ada lepas. Tiba je jadi form 2. Itulah. Kan? Kan? Korang sekolah form 1 hari tu berapa lama? Kan? Rasanya tak sampai 6 bulan kan? Lepas tu cuti kan? 2 bulan. Lepas tu balik rumah. Sebulan setengah je. Lepas tu balik rumah. Lepas tu sampai learning. Kadang-kadang cikgu rasa macam apa tau? Rasanya korang lagi kerap tengok muka cikgu daripada tengok muka cikgu sekolah kamu. Sebab cikgu sekolah kamu pun kadang-kadang buat Google Meet, kadang-kadang tak buat kan? Okey. Ya. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Cikgu rasa korang tengok muka cikgu lagi kerap kot. Okey. Kan. Kadang-kadang tak buka kamera pun ya. Itulah. Okey. Nasib baik korang tak muntah lagi tengok muka ni. Kot ada yang muntah ke nanti kan. Kan. Cik. Dia lain macam. Kelas pun dah nak habis tu lah. Saya tengok muka cikgu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu kau. Tengok muka cikgu. Okey. Nasib lah nak buat macam mana. Kan? Okey lah. Okey. Cikgu nak sambung menikmati durian di 24. Okey. Boleh Anzulaka. So, kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan. Dan minggu hadapan ingat kelas amali bagaimana untuk mengukur jarak dan juga skala itu. Durian tidur tak ada tak? Tak ada. Durian tidur tak ada. Durian bangun dia bangun berdiri. Okey, macam YouTuber. Ya, betul. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Please subscribe, like and share. Okey, kita jumpa lagi. Take care guys. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Cikgu, Sama-sama bye. guys. Cikgu, Okay, bye. bye. Cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu, bye. Okay. Cikgu, bye. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, sama-sama. Bye.